Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan sambungan pemantapan tauhid kita, iaitu daripada ringkasan kitab Hujjatul Al-Balighah, itu karya Syah Waliullah, bab tauhid. Minggu lepas kita dah tengok dah pembukaan dia. InsyaAllah pada malam ini kita cerita balik bab ahwal jahiliyah, ahwal Arab jahiliyah. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, perkara akidah merupakan perkara yang terbesar dalam ilmu tafsir. Perkara akidah, yakni perkara terpenting dalam ilmu tafsir ialah memperbetulkan akidah. Jadi tujuan Al-Quran permulaannya diturunkan untuk orang Arab ialah untuk memperbetulkan akidah dan amalan kaum Arab yang kita gelar dia Arab jahiliyah. Kenapa dipanggil jahiliyah? Kita dah tengok dah minggu lepas. Yakni jahil ilmu. Jahiliyah ini bukan jahil benda lain, jahil ilmu. Jahil wahyu. Jahil wahyu. Maka kalau nak kaitkan dengan kita, kalau kita juga tidak belajar, tidak memahami ilmu Al-Quran, maka kita punya letaklah diri kita. Ada kita sama juga dengan Arab jahiliyah. Pasal mereka digelar jahiliyah kerana mereka jahil ilmu. Tapi bab perkara-perkara lain mereka hebat. Cuma ilmu wahyu saja mereka tak ada. Jadi kalau kita yang mengaku umat Islam, melakukan amalan-amalan, mengaku akidahnya benar, tetapi kalau kita tidak berusaha untuk mendekati Al-Quran, baca Al-Quran, memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, maka kita akan tengok adakah kita menyamai golongan Arab jahiliyah yang Allah gelar dia golongan musyrikin. Takut-takut kita pun termasuk sama juga tanpa kita sedari. Kita rasa kita dah Muslim, dah Islam, tetapi amalan kita, akidah kita sebiji macam orang Arab jahiliyah. Jadi kita kena perlu belajar ahwal Arab jahiliyah. Tetapi pasal kita didedahkan dengan sejarah yang salah. Daripada kita zaman budak, masuk sekolah menengah, masuk universiti, kita tak diajar tentang akidah jahiliyah. Tak ada. Kita belajar apa dia? Kalau sejarah Islam, kita belajar tentang kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, bagaimana mereka berperang, bagaimana mereka menaklukki dunia. Semua sekali berkaitan perkara-perkara dunia. Tapi perkara akidah kita tak tahu. Jadi atas faktor itulah maka kita telah bertelaki dengan Maulana Hadi Ibn Hadi. Dia mengambil pemegang sanad dalam kitab Hujjatul Al-Balighah. Maka dia buat ringkasan. Walaupun ringkasan, insya-Allah semoga bermanfaat untuk kita mengenali ahwal Arab jahiliyah. Sekurang-kurangnya kita boleh membebaskan diri kita daripada akidah dan amalan seperti mana orang Arab jahiliyah, insya-Allah. Dari sudut akidah, orang yang mengaji tafsir terlebih dahulu mesti tahu tentang Arab Mekah, yakni Arab jahiliyah. Tidak ada pilihan. Kalau kita nak faham Al-Quran, nak memperbetulkan akidah kita, tidak ada pilihan, kena kita kenal siapa itu Arab jahiliyah. Tidak ada pilihan. Kalau tidak, kita akan buat perkara yang sama. Kenapa kita buat perkara yang sama? Pasal guru kita yang sama. Iblis dahulu akan begitulah dia membisikkan orang Arab jahiliyah, dan dia sama juga datang membisikkan kita untuk perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah, perkara-perkara yang bercanggah dengan amalan-amalan, benda yang sama. Dan bila kita tak tahu apa itu Arab jahiliyah, tak belajar akidah dia, tak belajar amalan dia, dikhawatiri kita buat benda yang sama, dan kita syok sendiri. Syok akidah, syok sendiri, beramal syok sendiri. Kita kata dah berjelas dah, kita dah Islam dah. Kita kata ana Muslim. Sama orang Arab jelas pun dia kata ana Hanif.
Sama. Hanif ini ialah Hanif. Waktu Allah kata, bila dia mengatakan Hanif, Allah pun mengeluarkan satu doa iftitah ataupun zikir pagi petang tu. Tak. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Aku bukan hanif seperti Arab saya lihat. Hanif aku hanif musliman, dan aku tak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita baca doa iftitah hari-hari tu. Dah, lepas takbir Allahu akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fataras, hingga hanifan musliman ataupun hanifan wa ma ana minal musyrikin. Semua sekali kait nak membezakan hanif yang orang Arab kata dia betul, Allah kata bukan. Hanif kamu itu bukan hanif seperti mana Nabi Allah Ibrahim. Takut-takut kita mengatakan ana Muslim, tapi hadis Nabi Muhammad kita tak belajar. Maka kita syok sendiri beramal, kita rasa dah betul dah sunnah, tapi sunnah kita jauh daripada dalil bukti yang dibawa oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk memperbetul akidah kita, akidah orang Arab jahil dulu, maka Allah menurunkan Al-Quran. Maka di dalam kitab Al-Quran Allah ajar tentang 80% mengenai perkara-perkara akidah. Maka bila kita bertadabbur, bila kita faham, insya-Allah kita boleh memperbetulkan akidah-akidah kita. Dalam asar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ada mengatakan, ada asar mana kata-kata Sayyidina Umar, dia mengatakan innama tanqudu uril islami urwatan urwatan. Sesungguhnya akan putus rantaian Islam satu rangkai demi satu rangkai, sehingga mana iza nash'a fil islami, lahir generasi Islam macam mana, man la ya'riful jahiliyah, mereka yang tak faham Arab jahiliyah. Sayyidina Umar kata, dia khawatir, sesungguhnya dia kata kalau orang Islam tak tahu perihal Arab jahiliyah, maka dia yakin rantai Islam kita akan putus satu demi satu. Amalan kita banyak terdedah kepada perkara-perkara yang jauh daripada sunnah. Yang ni kita seringkali melakukan perkara-perkara bid'ah. Pasal apa? Pasal kita tahu perkara-perkara mengenai Arab jahiliyah. Maka akan putus rantai Islam seikatan demi keikatan bila lahirnya generasi Islam yang tak tahu apa itu jahiliyah. Orang Islam yang lahir kemudian yang tak faham jahiliyah, apa jadi? Akan menjadi perosak kepada agama itu sendiri. Tengok. Syah Waliullah kata, kalau daripada Sayyidina Umar mengatakan, putus tu maksudnya orang Islam akan merosakkan Islam dia sendiri kalau dia tak faham apa itu Arab jahiliyah. Maka insya-Allah kita bila tengok perihal Arab jahiliyah, apa dia akidah dia, apa amalannya, insya-Allah kita tidak akan memutuskan tali Islam kita. Kenapa perkara ini? Dengan sebab dia tidak tahu kerosakan Arab jahiliyah, pasal dia tak belajar awal Arab jahiliyah, dia tak tahu apa itu akidah jahiliyah, dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Arab jahiliyah zaman dahulu. Sebab dia tidak mengaji kesalahan Arab jahiliyah, bab akidah, bab amalan yang dibuat sekarang dan dia rasa betul. Sedangkan itulah kesalahan orang Arab jahiliyah yang diulang semula lantaran jahil wahyu. Orang Arab tidak ada kitab. Kita ada kitab, tapi kita tak faham kitab kita, maka kita 2 kali 5 dengan orang Arab jahiliyah yang kita kata dia jahil. Tadi kalau kita tak faham Al-Quran, kita pun sama-sama jahil. Boleh digelar juga Arab Melayu jahiliyah kita. Pasal kitab ada, tak faham kitab kita. Maka itulah jahil wahyu. Walaupun perkara lain kita hebat, tak? Perkara-perkara matematik, perkara sejarah, perkara-perkara kimia kita hebat, tapi wahyu yang Allah turunkan 30 juzuk kita jahil, maka dikhawatiri kita sama dengan akidah dia orang. Maka apabila tegur oleh orang-orang yang mengaji akidah, apabila orang yang mengaji Quran faham Al-Quran menegur orang yang jahil tak mengaji Quran tadi tentang akidah dia, tentang amalan dia, maka dia akan bantah. Sama. Nabi membaca ayat Al-Quran kepada orang Arab jahiliyah, bukan yang betul, banyak yang betul, tapi menegur kalimah tidak ada ilah yang lain. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang lain, melainkan Allah saja. Maka mereka bangun pasal bagi dia ada ilah-ilah yang lain, maka dia membantah. Seperti bantahan orang Arab jahiliyah kepada Nabi dahulu. Mereka rasa mereka betul ikut Nabi Ibrahim dengan alasan-alasan datuk mereka pembuat
Kesan datuk nenek mereka ajar daripada Allah Ibrahim, dia ikut. Takkan datuk nenek mereka salah? Sedangkan dia tak belajar. Ikut saja. Dengan mengatakan, takkanlah mereka salah, takkanlah mereka tak ikut Nabi Allah Ibrahim. Maksudnya Hanif. Bab dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah, dia satu bab dalam usul tafsir, usul tafsir oleh Syaulullah tu, dia mengatakan satu bab Hanif, Hunafa, bagaimana agama yang orang Arab Jahiliyah mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim pada kononnya pada dia rasa. Sebab kesalahan apa yang mereka faham dan mereka buat tidak berasal pada wahyu. Jadi bagaimana kedudukan kita? Jadi bila baca Al-Quran dan wahyu menepati Nabi Ibrahim dahulu, jadi hak yang betul Nabi baca, Nabi kata salah, maka mereka mengatakan hak mereka betul, maka mereka mengatakan Nabi kita adalah pihak yang salah. Maka ibrah kita sekarang ni, bila kita menyuruh orang lain mengikut Al-Quran Sunnah, nescaya golongan lain akan membantah kita, mengatakan mereka di pihak yang betul. Itu mukadimah dia lah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Jadi hari ni kita nak tengok ahwal Arab Jahiliyah. Ahwal Arab Jahiliyah dari segi, kita pecah kepada dua bahagian, amalan dan akidah. Apa dia akidah dia orang Arab Jahiliyah bagaimana, dan apa dia amalan dia macam bagaimana. Dan persamaan pula, ada pula pecah dua pula. Apa dia perbezaan pula? Perbezaan akidah, perbezaan amalan. 4 tajuk je lah. Persamaan akidah, persamaan amalan. Perbezaan akidah, perbezaan amalan. 4 tajuk yang kita akan tengok berdasarkan kitab Hujjatullah Al-Balighah malam ni, insya-Allah. Kita cuba tengok dulu. Ahwal Arab Jahiliyah boleh dibagi pada dua bahagian, yakni amalan mereka yang sama dengan Quran dan yang berlawanan dengan Al-Quran. Pertama, terdapat amalan-amalan mereka yang sama dengan syariat Islam. Tengok bab akidah dulu. Kita sentuh persamaan akidah Al-Quran dengan persamaan akidah orang Arab Jahiliyah. Yang mereka, kita mengatakan mereka Jahiliyah, rupa-rupanya ada persamaan dia yang kita pun tak tahu. Kita bagi akal kita, jahilin orang yang bodoh, orang yang tak tahu agama, orang yang segala-galanya, tak betul lah. Tapi Allah akan cerita pada malam ini. Dalam Quran dia banyak ceritakan yang ditafsirkan dalam kitab Hujjatul Al-Balighah. Dia kata terdapat amalan-amalan yang sama dengan syariat Islam dari segi akidah. Mungkin ada yang terkejut dengan kenyataan ini, tetapi itu dari mereka yang tak tahu kerana tak belajar Al-Quran. Memang ada amalan mereka yang sama dengan ajaran Islam dari segi akidah, dan Quran mengekalkan mana-mana yang benar. Mana-mana akidah yang benar, Al-Quran kekalkan. Ini dibagi pada dua dari akidah dan segi amalan. Kita tengok akidah. Musyrikin Mekah adalah golongan agama. Tengok terbalik sikit. Musyrikin Mekah adalah orang yang beragama. Dalil dia, mereka percaya dengan Allah dalam ayat Al-Quran. Dah. Man khalaqas samawati wal arda. Jika ditanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Nescaya mereka mengatakan Allah. Yakni mereka percaya dengan Allah. Yang kita panggil Arab Jahiliyah tu, mereka percaya dengan Allah. Pertama. Yang kedua, mereka percaya dengan Nabi, yang Nabi Allah Ibrahim. Jadi mereka, akidah mereka mengatakan akidah daripada Nabi Allah itu yang Hanif, agama Hanif tadi. Maka oleh kerana itu, maka Allah kekalkan sifat beragama mereka. Dalil yang mengatakan mereka itu agama adalah seperti Allah dalam firman-Nya surah Al-Kafirun. Maka mereka percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi, tetapi mereka samar. Jadi banding dengan kita. Kita pun percaya kan, kita mengaku kita Islam, percaya dengan rukun iman, percaya dengan Allah, salah satu rukun iman Allah, percaya dengan Rasul kita. Jadi adakah kita betul percaya dengan Allah, yang ni betul-betul kita mentauhidkan Allah? Ini nak belajar tadi. Yang kedua, adakah kita betul-betul beramal dengan amalan yang diajar oleh Nabi kita? Maka kalau kita pun tak mahir benda ni, maka kita pun lebih kurang dengan Arab Jahiliyah. Percaya pun dengan kadar samar-samar saja. Maka dalam surah Al-Kafirun, untuk membuktikan mereka ini juga percaya dengan Allah, mereka juga ada agama, maka lakum dinukum waliyadi. Dan keseluruhan surah Al-Kafirun merupakan surah mufarakah. Surah mufarakah di mana golongan pemuka-pemuka Arab datang jumpa Nabi. Wahai Muhammad,
Tak boleh jadi kita ni masyarakat kita makin pecah. Kamu ada pengikut-pengikut kamu, kami ada pengikut-pengikut kami. Jadi bagaimana kalau kita bekerja sama? Diajak berkolaborasi, bekerja sama dari macam mana? Tahun ini aku ikut agama kamu wahai Muhammad. Tahun depan kami ikut agama kami pula. Diajak toleransi dalam agama. Tengok akidah ni. Allah kata wahai Muhammad, bagi tahu mereka lakum dinukum waliyadi. Tak boleh macam itu. Kita perlu mufarakah, kita perlu memutuskan bab agama ini. Kamu agama kamu teruskan, aku agama kami akan teruskan. Apa dia pengajaran kita? Akidah kita sekarang ini, kalau kawan-kawan kita dah tahu dah akidah tak jelas, amalan-amalan bid'ah dia tak jelas, dia mengajak kita duduk dalam majlis dia secara bersama, kita perlu mufarakah, tidak ada pilihan. Kalau kita bersama-sama dengan dia, kita menjadi sebahagian daripada, kita tak beramal dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Jangan main-main dengan perkara tauhid, jangan bermain-main dengan perkara akidah. Tak boleh. Kita kena tegas dengan perkara ini. Kita perlu mufarakah atas perkara-perkara agama. Maka kalau tidak, kita akan mengikut agama mereka. Dari ayat ini kita dapat tahu yang sebenarnya musyrikin Mekah itu ada agama, maknanya mereka bukan golongan yang tidak percaya dengan Tuhan. Mereka percaya dengan Allah, mereka percaya dengan mereka, tapi agak samar-samar. Cuma kesalahan mereka itulah mereka digelar musyrikin Mekah. Digelar musyrikin pasal apa? Pasal dengan Allah tadi bukan sepenuhnya. Dengan Allah kita tengok dah minggu lepas ada perkara-perkara lain. Ilah tadi mereka ada ilah-ilah yang lain. Sebab itu mereka dipanggil syirik. Ilah, sebutan ilah. Kita akan ulas balik. Dalil yang kedua. Surah As-Sad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni dalil nak membuktikan mereka juga orang agama. Ma sami'na bihadza fil millati al-akhirah. Kami tidak pernah mendengar bila Nabi pergi jumpa orang Arab, Nabi kata wahai orang Arab, Quraisy, wahai orang Quraisy. Dia kata apa? Dia kata kul, katakan olehmu la ilaha illallah, tiada ilah yang lain melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada ilah yang lain melainkan Allah. Itu ungkapan Nabi jumpa dia orang. Ataupun ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sama maksudnya ya ayyuhan nas wa'budu la ilaha illallah. Wahai manusia, sembahlah, tidak ada ilah yang lain melainkan Allah, mengesahkan Allah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, hanya ibadat Allah yang cipta langit, cipta kamu, cipta bumi semua sekali, hanya Allah yang esa. Maka mereka dengar macam tu, mereka mengatakan ma sami'na bihaza fil millati al-akhirah. Kami tak pernah mendengar tentang mengesahkan dalam agama terakhir. Dia kata ni millah ini dari sekarang kita ad-din. Millah ni zaman dulu, millah Ibrahim. Millah ni agama, pegangan cara hidup. Sekarang panggil ad-din. Ad-din mana yang agama kita. Wahai Muhammad, kamu sebut tidak ada ilah yang lain melainkan Allah, hanya Allah esa saja. Tapi kami tak pernah dengar dalam agama kami. Pelik wahai Muhammad. Pelik kami tak pernah mendengar. Maka in hadza illa ikhtilaq. Maka perkara ini tak lain. Ini pasti kamu reka wahai Muhammad. Dalam agama-agama kami, dalam agama Hanif kami, dalam milah Ibrahim kami, dalam agama Abdul Muttalib kami tak pernah dengar perkataan-perkataan tidak ada ilah. Kami ada ilah, ramai banyak ilah. Allah dan ilah-ilah yang lain. Tiba-tiba kamu mengatakan hanya satu. Ini kamu reka wahai Muhammad. Agama terakhir yang dimaksud sini ialah ayat agama puak Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memberitahu tentang tauhid, mereka kata ianya lain dengan apa yang mereka faham dengan agama mereka. Itu maksudnya Nabi mengatakan tidak ada la ilaha illallah, tidak ada ilah yang lain. Mereka mengatakan ada ilah-ilah yang lain. Tetapi yang menjadi problemnya kita tak faham ilah. Ini masalah. Orang Melayu ni tak faham istilah ilah tadi. Ilah ni pergantungan hati, tambatan hati yang kita rasa benda lain boleh menyelesaikan masalah kita atas perkara-perkara kecil. Pergantungan hati kita tu ilah. Tapi orang kita banyak bergantung kepada perkara-perkara lain. Bergantung kepada duit, bergantung kepada masyarakat, bergantung kepada perkara lain. Itu ilah. Itulah ilah. Tapi kita buat tak kisah saja. Tapi orang Arab faham.
Orang Ahad bunyi ilah saja, dia marah pasal ilah tu pergantungan hati. Itu punca dia. Maka dia rasa dia betul. Ilah ni Allah bagi kuasa kepada benda-benda kecil tadi untuk mengurus tabiat mereka, maka mereka tak ada benda tu. Itu dua hujah di segi akidah. Yang ketiga, mengatakan orang Arab ini juga orang yang beragama bila pas saudara dia Abu Talib nak meninggal. Bila Abu Talib nak meninggal nazak, maka Nabi dengar sebab Nabi sangat sayang pada pak saudara dia ni. Bila pergi saja di yang Abu Talib yang sedang nazak, maka ketika itu dah ada dah pemuka Arab, dah ada dah, iaitu Abu Jahal dengan geng-geng dia lah. Tafsir mengatakan ada Abu Jahal, ada Al-Walid bin Mughirah, geng-geng dia duduk kumun Abu Jahal supaya Abu Talib tidak terpesong agama mereka. Nabi panggil lah, wahai pak saudaraku dah, qul la ilaha illallah, wahai pak saudaraku Abu Talib dah, sebulah olehmu tidak ada ilah yang lain melainkan ilah saja. Asyhadu laka, aku menjadi saksi bagi kamu yaumal qiyamah, pada hari akhirat aku menjadi saksi dengan kamu wahai Abu Talib, wahai pak saudaraku. Tengok, dia kata, dia apa? Dia memujuk pak saudara supaya mengucap tidak ada ilah yang lain. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal kata, atas rabu, wahai Abu Jahal, wahai Abu nama apa tadi? Wahai Abu Talib, adakah kamu benci atas rabu an millati an Abdul Muttalib? Adakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Tengok, maka Abu Talib pun dalam dilema. Satu masyarakat, satu anak saudara dia yang dia paling sayangi, bahkan dia lagi sayang anak saudara dia daripada anak-anak dia yang lain. Tapi dia dalam dilema. Maka atas kepentingan masyarakat, maka dia pun bercakap. Abu Talib kata ni, sekiranya bukan kerana cemuhan orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, yang mereka akan kata aku dalam jiwa yang celaru, aku dalam jiwa yang panik, pasti aku akan ucapkan kalimah itu supaya menyenangkan hati kamu wahai Muhammad. Tengok Abu Talib. Abu Talib kata, kalau bukan kerana cemuhan masyarakat, bukan kerana terkesan dengan masyarakat, nescaya aku sebut la ilaha illallah. Pasal bawah hati kamu senang. Maka nak cerita sini, Abu Talib faham Nabi Muhammad di pihak yang benar, tetapi atas dasar takut dengan masyarakat pasal dia pemimpin, takut terkesan dengan masyarakat, maka dia khawatir masyarakat akan benci dia, masyarakat akan hina dia, maka dia tetap tidak mengucap dua kalimah syahadat, maka dia mati dalam keadaan kufur. Ini itu macam. Maka itulah apa ibrah untuk kita bab ni. Ibrah untuk kita, jangan kita terkesan dengan masyarakat. Masyarakat hina ke, dia kata ke, kita ada pilihan. Kita nak dunia ke, kita nak hari akhirat. Kalau kita nak akhirat, kita jangan terkesan masyarakat. Teruskan amalan-amalan yang kita yakini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pasal apa? Dunia ini hanya sementara saja. Bila kita pergi sana, kita pergi menemui Allah, barulah kita tahu sebenarnya ilah yang sebenarnya yang kena Allah Subhanahu Wa Taala. Habis perkara hujah mereka juga golongan agama. Cek di kita lah, adakah kita juga yang kita mengaku Islam lebih kurang sama dengan dia? Maka kalau kita sama, kita kena berbuat sesuatu supaya berubah daripada tiga perkara tadi. Maknanya dari dalil ini kita tahu yang Arab Mekah pun ada agama, tapi agama mereka salah pada mereka, bukan Allah yang menjadi ilah, tapi ada banyak lagi ilah-ilah yang lain selain Allah. Ini akan bincangkan panjang lebar nanti. Itu pertama. Yang kedua, mereka mendakwa yang mereka di atas agama Nabi Allah Ibrahim. Dah tadi, mereka mengaku yang mereka beragama Hanif, iaitu sama macam yang dipegang oleh Nabi Allah Ibrahim. Hanif ialah gelaran kepada mereka yang mengikuti Nabi Ibrahim. Dan perkara Hanif itu berulang kali dilafazkan dalam Al-Quran. Nabi kata Islam juga Hanif, tapi yang tidak syirik. Saya dah cerita dia dalam doa iftitah kita dah baca dah, Hanif Musliman, wa ma ka'ana minal musyrikin, dan ia tidak musyrik. Betul, kita terbalik itu. Dua, maknanya mereka ini asalnya mengamalkan ajaran Nabi Allah Ibrahim. Maknanya orang Arab jahiliyah ini beramal berdasarkan Nabi Allah Ibrahim. Sebagaimana kita beramal sekarang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama ada nabi. Orang Yahudi Nabi Musa, orang Nasara Nabi Isa, semua ada nabi.
Tapi kenapa sebahagian besar manusia dihumbankan ke neraka? Walaupun ada Nabi, walaupun ada kitab. Kenapa? Sebahagian besar manusia akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam walaupun dia ada Nabi, walaupun dia ada kitab. Kenapa? Jahil mengenai kitab masing-masing. Ada kitab, tak nak faham kitab. Dalam surah Al-Jum'ah, Allah umpamakan orang Yahudi yang yang tak degil, tak nak faham kitab dia, tukar kitab dia sebagaimana Kaldai. Kaldai bawa kitab-kitab yang tebal kulu kili bawa kitab. Tapi bila tanya Kaldai, apa isinya? Tak tahu apa pun, dia bawa saja. Jadi cek kita pula. Baca tiap-tiap malam surah Al-Mulk. Dulu baca tiap malam surah Yasin. Saya tak lupa dah kot surah Yasin. Baca Al-Baqarah tiap malam. Baca. Cuma tanya, apa Syekh pengajaran? Satu pengajaran daripada kitab ni Syekh, daripada ayat Al-Mulk ataupun surah Yasin. Tanya kita. Kalau kita tahu apa pun, maka Allah umpamakan Kaldai. Itu bab Kaldai. Ringan lagi. Satu kes lagi Allah umpamakan Kal an'am, binatang ternakan. Orang yang tak tahu Quran, tak beramal dengan Al-Quran, amat-amat menghinakan. Satu kes macam kayu api. Orang sandar kat dinding tu. Surah Al-Munafiqun. Orang-orang yang munafik, yakni orang yang mengambil Quran separuh-separuh pasal dia tak beramal dengan Al-Quran, dia tak memahami Quran sepenuhnya, umpama kayu api yang disandar. Orang tengok hebatnya kayu api, kerasnya, tegapnya. Rupa-rupanya dia sedang menunggu masa nak dibakar oleh manusia saja. Begitulah kita. Hebat. Dengar ceramah pandai. Tak? Popular, ramai pengaruh, tapi tunggu masa nak dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka Jahannam kalau dia tak memahami, tak beramal, tak menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena beramal dengan benda perkara ni. Maknanya mereka asalnya mengamal Dua. Yang ketiga ini pun ringkas musyrik Mekah bukan golongan Dahriyah, bukan tak ada agama, mereka ada agama. Yang keempat pun dah sentuh dah, musyrik Mekah dan begitu juga Yahudi dan Nasara menerima tauhid 1 dan 2. Apa dia tauhid? Tauhid menurut Hujjatul Al-Balighah yang kitab kita kaji ini, tauhid dibahagi kepada berapa? 4 darjah, 4 tauhid. Kaedah dia lah, kaedah kitab ni. Iaitu apa dia? Ingat tak? Tauhid, berapa bagian tauhid? Yang pertama tauhid wujubil wujud. Allah ada. Yang kedua tauhid fil khaliqiyah, pencipta. Yang ketiga tauhid fil tasarruf. Yang keempat tauhid uluhiyah wal ubudiyah. Jadi tauhid wujud, tauhid Allah ada, Allah pencipta ni orang Arab dah tahu dah. Yang kita mengaji wujud, qidam sebab 20 tu dah tahu dah sebenarnya. Allah ada, semua tahu dah. Tak payah ajar, wujud dah ada, lawan dia tiada, maka wajib Allah ada. Dalil langit dan bumi lah dalilnya. Kita ulanglah sifat 20 tu. Sedangkan di sini tak. Apa dia? Musyrik Mekah, begitu juga orang Yahudi, begitu juga orang Nasara dah terima dah tauhid 1 dan 2. Yang ni dia percaya Allah wujud, dia percaya Allah cipta langit, cipta bumi. Dia percaya dah. Itu tak payah petikai dah. Kita percaya juga. Islah jelas Mereka menerima yang Allah itu wujud dan Allah saja yang berkuasa mencipta. Mereka tahu yang Allah yang mencipta langit, bumi dan segalanya dan segalanya. Boleh? Okey, 1 2 tauhid terima Allah ada, jelas. Tidak ada orang yang tak terima dunia ini kecuali golongan Dahriyah. 1% dunia lah yang tak percaya agama ni. Ini juga orang tak percaya. Sebahagian besar 99% percaya Allah wujud. Tuhan wujud, Tuhan yang sewujud, tidak ada masalah. Yang kedua, Allah pencipta, tidak ada masalah. Yang ketiga yang menjadi masalah, tauhid fil tasarruf, tauhid yang urus takbir dan urus takbir. Tauhid fil tasarruf, tauhid urus takbir. Yang ketiga, Arab Jahiliyah juga menerima sebahagian tauhid ketiga. Allah yang mengurus, dikatakan sebahagian kerana mereka menerima Allah yang mengurus segala-gala perkara-perkara yang besar. Tidak ada kuasa lain yang berkuasa mengurus perkara-perkara itu. Dalam tauhid urus takbir ni, kita baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta, Ar-Rahmanir Rahim. Itu Allah yang urus takbir semua tu. Itu akidah tu. Itu tauhid Allah yang urus takbir kita semua.
Siapa dia? Allah buat kita, Allah jaga kita, Allah buat langit, Allah buat segala-galanya. Ini orang Arab jahiliah pun percaya dah. Dia percaya apa ni? Pasal apa? Dalam Al-Quran cerita ada 15 kita akan belajar ni. 15 perkara-perkara besar yang orang Arab jahiliah yang kita tuduh dia jahil ini percaya yang Allah urus tabir 15 perkara-perkara yang besar. Banyak Al-Quran. Allah buat langit, dia percaya. Allah buat bumi, dia percaya. Allah mengadakan gelombang laut, dia percaya. Mengurus, hasil ringkas ni, mengurus matahari dan bulan, Allah buat, dia percaya. Dia percaya Allah jalankan langit, Allah jalan bulan, dia percaya. Allah adakan bintang, semua orang percaya. Cuma kadang-kadang kita tak percaya. Kita tak ambil berat. Kita kata, oh semula jadi. Kalau kita mengatakan bulan, bintang, langit, bumi ni semula jadi, kita lagi teruk daripada orang Arab jahiliah. Tengok, ini akidah. Sebab tu kita kadang-kadang kena mengucapkan tengok langit. Kena ucaplah. Subhanallah. Nah, ucap subhanallah, maha suci Allah yang cipta langit ini bukan sia-sia. Doa boleh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah, kamu bukan cipta langit bumi ini bukan sia-sia wahai Allah. Rabbana wa qina azabannar. Jauh aku daripada neraka jahanam. Ini betul-betul doa bila tengok. Pasal apa? Pasal kita kena mengesahkan Allah yang buat ni. Tapi kita ala leka. Perubahan Malaysia menurunkan hujan, tengok. Dia tahu Allah turunkan hujan. Tiba-tiba kita tak yakin dengan ni. Buat perkara khurafat, nak tahan hujan, panggil bomoh hujan semua sekali dah. Menghidupkan bumi, menumbuhkan tumbuhan pun dia juga Allah. Menghidupkan dan mematikan, menguasai pendengaran dan penglihatan, semua Allah. Malang sekali tengok ni kitab dia. Malang sekali ada golongan Islam zaman sekarang ini. Tengok, orang Arab percaya dengan tadi yang kita tuduh dia jahil tadi. Tapi golongan Islam sekarang ini yang perkara-perkara yang musyrikin Mekah terima ini pun ada yang kita tidak terima. Tsunami semula jadi. Tsunami berlaku semula jadi kerana gunung berapi meletup sekian. Banjir kerana empangan dibuka. Banjir besar ni empangan dibuka. Kita mengalir macam tu. Maka kita lebih teruk daripada orang Arab jahiliah. Pasal kita melupakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat Al-Quran, setiap musibah, sekecil mana musibah tersebut, bahkan dosa-dosa yang kita lakukan, Allah yang turunkan semua. Mereka lagi teruk daripada musyrikin jahiliah. Mereka dakwa Nabi Muhammad yang mengurus alam. Ini lagi teruk ni. Nur konsep Nur Muhammad, banyak zikir-zikir, banyak sekarang ni memuja Nur Nahdlatul Wujud, banyak perkara memuja cahaya. Dia kata Nabi ini daripada cahaya, walaupun bashar tapi bukan sebarang bashar Nabi ini. Dia mulalah dia minta syafaat, minta berbagai-bagai. Dan luar negara pula golongan Berelwi di India pun sama. Mereka itu mengaku Islam tapi mereka golongan sesat. Mereka kata Nabi Muhammad yang memperjalankan matahari dan bulan. Ada sampai ke tahap tu. Janganlah sampai akidah ini sampai ke negara kita. Jadi kita sampai ke anjuran benar pada masyarakat kita. Tiada yang ada kuasa memiliki langit dan bumi dan makhluk atas melainkan Allah saja. Ini pun jelas tidak apa. Ini mereka percaya. Perkara yang keempat, dan perkara yang keenam, tidak ada kuasa memiliki langit dan bumi dan makhluk atas kecuali Allah saja. Orang Arab percaya ni. Yang ketujuh, tiada kuasa mencipta serta melihara langit melainkan Allah. Yang jaga langit, buka langit semua Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keseterusnya, tiada yang, boleh baca sendiri nanti tiada yang berkuasa melepaskan makhluk dari musibah di lautan melainkan Allah saja. Kalau di lautan mereka bergantung kepada Allah, pada mereka Allah saja yang boleh menyelamatkan. Gelombang di lautan pun Allah yang buat. Sebab itu bila kisah Ikramah nama top list dalam 10 wanted bila 10 Jahannam di kota Mekah ini, dia top sekali. Ikramah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Dia jahat sangat. Bila Nabi masuk tahun ke-8 Hijrah, Nabi takluk kota Mekah, dia mula melawan, kalah dia. Dia lari tafsir mata pergi ke Yaman, lari ke laut. Masuk kapal, tumpang kapal, pergi ke laut. Ikramah ni. Dalam masa yang sama isteri dia jumpa Nabi, masuk Islam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku dah masuk Islam, kalau boleh berilah tempoh untuk aku pujuk suami aku supaya suami aku pergi jumpa kamu, masuk Islam 1 hari ya. Maka habis kisah dia. Kisah Ikramah berlayar tengah laut. Tengah laut gelombang besar datang. Kelasi kapal kata, sekarang kita zikir kepada Allah.
istighfar, sebut nama Allah, berdoa dengan Allah. Maka semua kelas kapal berdoa, ya Allah selamat kami, ya Allah selamat kami, ini kamu urus semua. Maka Ikramah dengar, inilah punca aku lari daripada Muhammad. Dia kata macam tu. Maka bila berdoa semua dia terlintas macam tu, maka Allah selesaikan masalah mereka. Yang Allah berhenti ke gelombang, maka kapal tersebut berlabuh semula di pantai. Isteri datang jumpa dia, maka bawa jumpa Nabi Muhammad, maka dia masuk Islam. Maka dia menjadi orang yang pertama mempertahankan nyawa dia. Dia meninggal syahid dalam perang Yamuk apa. Dia menjadi orang kuat radhiyallahu anhu. Hebat si Ikramah Abu Jahal. Bapa dia kita jahat lah, tapi dia seorang yang orang pertama menyokong Nabi. Itulah maknanya gelombang besar pun Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kadang-kadang percaya dengan macam ni kan. Bila kita ada benda-benda yang menakutkan, kita sebut Allah lah, kita berzikir, kita buat berbagai-bagai. Ini tabiat manusia. Yang kesunya tidak berkuasa melepaskan musibah yang dikenal pada makhluk di atas melainkan Allah. Atas darat pun sama juga, atas makhluk juga. Kesunya tiada yang berkuasa melepaskan diri dari tangkapan dan cekapan melainkan Allah saja. Siapa yang dihalang dan disekat oleh makhluk lain, mereka tahu Allah saja yang boleh melepaskan mereka. Dalam hal ini mereka tak seru selain Allah. Mereka tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, orang Arab jahiliah, kalau ada benda-benda yang masuk dalam jiwa dia, dikacau oleh jin ke syaitan ke, mereka yakin hanya Allah yang timbul benda tu. Mereka tak puja hantu jin macam kita. Tapi orang kita bila kena histeria, bila sakit dalaman, terus panggil bomo-bomo, panggil jin untuk menolong penyakit tersebut. Bab ini kita lebih teruk daripada orang Arab jahiliah. Bab tu panggil jin untuk buang jin. Kita kata ada jin sini, maka dia pun berdoa lah. Dia pun panggil jin. Jin akan berpakat sama jin untuk menewaskan kita. Maka akidah kita bila benar berlaku, sembuh ataupun mencapai hajat kita diselesaikan, kita yakin bomoh jin dia berjaya menangkap jin tersebut. Ini kaedah dia. Maka kita percaya. Sedangkan orang Arab jahiliah, tiada yang berkuasa melepaskan diri dari tangkapan dan cekapan malaikat Allah. Dia percaya Allah yang boleh selesaikan masalah. Masa penyakit teruk-teruk ni Allah saja yang boleh selesai masalah. Tapi kita tiba-tiba kita mengatakan ada benda-benda lain boleh selesai masalah kita. Padam bomoh dah cukup dah ni. Kalau banjir besar, panggil Allah lah. Kalau benda kecil ni, panggil bom-bom untuk tangkap jin pun dah cukup dah. Maka akhirnya jauh kita lari daripada orang Arab jahiliah. Kita mengatakan dia jahil, rupa kita lebih jahil daripada jahiliah orang Arab. Tapi kita tak faham. Jadi perkara akidah, katalah ada 6 rukun iman, ada cabang-cabang dia pula. Satu kita tinggal, satu kita tak percaya, semua iman kita akan terkeluar. Ibarat belon yang besar. Belon bola, belon tadi dah. Tapi kalau ternyata kecil jarum, nescaya angin dia akan keluar. Itulah iman. Itulah akidah. Dia tak kira benda besar ke, benda kecil ke, bila bersangkut dengan akidah, satu yang kita tak percaya, satu yang kita pegang, maka hancur segala iman-iman yang kita, segala amal-amal kita akan hancur berkecai segala-galanya. Itulah akidah. Tapi kita tak faham akidah. Kita hanya sekadar baca rukun iman, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan Nabi, percaya dengan sekian-sekian, percaya semua, percaya. Tapi kita tak tahu apa yang kita percaya. Kita percaya dengan Allah. Dalam yang sama, kita menyeru perkara-perkara kecil tadi. Perkara-perkara yang remeh-temeh, yang kita orang Arab panggil ilah tu, kita buat juga. Dah. Seru sana, seru sini. Dah. Pergi kubur. Memanggil berbagai, menyeru berbagai roh. Ya Syekh sekian-sekian. Ya, samalah. Ulang buat banyak kali ni. Maka mereka percaya, mereka suruh ini. Maka di situ nak cerita di sini ya. Yang keseterusnya, tiada yang berkuasa bebas membuat ikhtiar bebas melainkan Allah saja. Kita ini tak dibebas sepenuh-penuhnya kita ni. Dia percaya. Dia percaya kita terbatas. Dah, dia percaya atas dunia ni tak bebas sepenuh-penuh. Tapi orang benda-benda kecil kita percaya tak bebas. Bagi orang Arab jahiliah, walaupun tak bebas, ustaz dunia ini, dia kata Allah bagi kuasa kepada masa-masa tertentu, kawasan-kawasan tertentu, urusan-urusan tertentu kepada orang pilihan dia. Ini berbeza dia. Lebih kurang kita ni, masa tertentu, urusan tertentu,
Apa lagi? Kawasan tertentu. Ini. Maka orang Arab jahiliah pun sama ni. Dia kata Allah berkuasa penuh, tapi ada kawasan-kawasan itu Allah beri kuasa kepada orang-orang kepercayaan dia. Siapa orang kepercayaan Allah? Yang pertama, malaikat dapat dengan dia. Maka setengah-setengah orang pujalah malaikat, ya Israfil, selisih malaikat 44 berbagai-bagai bentuk lah. Lepas tu Nabi masa dia hidup, dia seorang Nabi, dapat mujizat. Nabi wafat, dia kata bila Nabi wafat tak dia kepercayaan Allah takkanlah dia tak ada perkara-perkara luar biasa. Mereka mulalah minta syafaat dengan Nabi, minta pertolongan dengan Nabi. Nah, sikit lagi boleh sikit lagi nak Nabi ayat ni ya. Lepas tu siapa wali pada atas dunia ada keramat. Dia kata takkanlah bila wali mati tak ada sesuatu, kubur dia maka tengok bau wangi je, takkan tak boleh minta dengan dia. Maka dia pergi kubur, ada niat sikit je, niat kubur ada manfaat dia, habis kita punya akidah. Itu simple dia punya percaya dah. Begitu juga dengan orang Arab zaman dahulu dah. Dia kata setengah-setengah tempat kawasan kau ada penjaga dia, hutan ni ada penjaga dia, hutan B ada Bukit Lagung ada penjaga dia, hutan Elimina ada penjaga dia. Lepas tu dia berbagai-bagai bentuk tadi. Sama jugalah dengan nak mancing ada wali keramat dia. Nak tangkap apa lagi? Nak tangkap burung, nak tanam pokok, semua ada bentuk-bentuk yang kita buat. Bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk ucapan yang kita buat tanpa kita sedari. Kita tak percaya, tapi tanpa sedari kita melafazkan perkara-perkara ini. Usahakan apa dah? Usahakan tikus pun kita sabut. Takut nak sebut tikus. Cik T masuk malam tadi. Dia kata, kalau sebut tikus akan datang serang malam karang. Nah, itulah ilah. Benda-benda kita yakin dengan kita sebut, dia tahu benda gaib, seolah kuasa gaib itu Allah bagi dengan tikus datang serang kita. Kalau pergi sungai nak mancing, jangan sekali mulut celupas sebut buaya. Buaya akan turun. Memang orang kata macam ni. Dah. Kononnya sifat maha mengetahui Allah bagi tahu kepada buaya. Bukan buaya lah, penunggu buaya lah. Dia kata ada syekh, sekian-sekian syekh tahu buaya, pergi tangkap dia. Pasal dia sebut nama kamu. Dah. Kita meyakini, kita sebut wali-wali keramat tadi, wali-wali penjaga sungai. Pasal kawasan tertentu, urusan tertentu, apa lagi? Kawasan urusan masa tentu, masa pagi buat sekian-sekian, masa kena tak boleh jalan, nak keluar rumah kena keluar pagi, nak keluar rumah kena keluar hari Jumaat. Berbagai-bagai bentuk, apa dipanggil tu? Untuk mempertahankan diri, berbagai apa ayat dia? Kita nak petua-petua, berbagai-bagai bentuk petua yang kita reka, kita jual nama Allah, jual nama Rasulullah untuk menyelesaikan masalah kita, dapat hajat kita. Dua perkara ni ya. Kita pun reka berbagai-bagai. Maka bila kita tengok perkara-perkara ini, banyak sekali orang Arab jahiliah dan habis sama dengan kita. Maka kalau dia pun panggil Arab musyrikin, maka kenapa kita tak boleh panggil Melayu musyrikin kalau kita jahil Al-Quran? Yani kita tak berusaha nak memahami, berusaha nak mendengar perkara-perkara akidah dalam Al-Quran. Maka atas faktunlah maka kita tidak ada pilihan. Kita tak ada pilihan sebagaimana kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi, rantai Islam kita akan putus satu demi satu kalau kita tidak belajar, tak faham apa itu akidah orang Arab jahiliah, apa itu amalan orang Arab jahiliah. Pasal kita akan berakidah sama dengan dia, kita rasa kita di pihak yang benar, amalan-amalan kita pun kita akan sama dengan dia kerana kita rasa kita benar. Kenapa kita rasa benar? Tanpa dalil pun kita buat amalan-amalan tersebut. Bila orang bagi tahu kita dalil sekian-sekian, maka mereka membantah. Jadi bila mereka tak dalil, mereka mengatakan, oh kamu tak apalah, kamu sesat. Dia cuba degil pula. Mula-mula dia jahil. Orang jahil, bila kita ajar dia, bagi tahu dalil dia, dia tak boleh menjawab, maka dia mula bertukar menjadi degil. Bila degil, apa jadi orang degil? Orang degil dia tak nak bahadah, dia terus melabelkan kamu golongan sesat. Maka itulah kita kena belajar perkara-perkara ni. Jadi malam ini kita
cuma sempat belajar satu saja, persamaan akidah orang musyrikin Mekah dengan Al-Quran. InsyaAllah sekali lagi ni tengok persamaan amalan. Orang Arab ni semayang ke tak semayang? Orang Arab semayang. Nah, dalilnya Abu Zar Muslim, wahai Rasulullah, aku dulu solat. Orang Arab ini semayang duha daripada awal tertinggal semayang duha tu. Orang Arab. Kita berapa kali seminggu semayang duha? Dah. Kadang-kadang setahun tak semayang sekali duha. Orang Arab jahiliyah solat duha. Tapi solat cara dia. Pasal apa? Pasal solat duha, solat daripada Nabi Allah Ibrahim. Jadi dia yang solat duha, yang Allah panggil musyrikin, kita yang tak pernah solat duha. Apa jadi? Ini contoh. Pasal apa contoh? Kita rasa syok sendiri beramal, kita rasa dah betul dah amalan aku. Tapi kalau kita faham balik amal orang jahiliyah, kita akan terkejut. Dia tahu tolak bain dah. Dia tahu tolak 3, tolak 1, tolak bain apa? Tolak apa? Tolak raji'i, tolak bain. Dia tahu sembelih binatang dia halqum. Semua dia buat. Dia tahu mahram apa benda, dia tahu mandi junub, dia tahu semua. Dia tahu zina berdosa, dia tahu mengumpat, semua dia tahu. Ini persamaan kita dengan sebiji sama kita dengan dia. Tetapi kita rasa kita betul. Tetapi orang Arab buat tak buat lain cerita. Sebahagian besar tak buat, sebahagian kecil buat. Orang Melayu pun sama. Dah. Orang Melayu sama. Sebahagian besar dia tahu mengupak, berdosa, berzina, dia tahu tapi dia buat juga. Itu senang. Itu tak ada masalah apa. Yang menjadi masalah orang Melayu ini ialah dia rasa amalan dia betul. Dia rasa dia ada hujah. Dia rasa dalil. Dia beramal dan betul amalan-amalan. Ataupun akhirnya jelas boleh bertawassul dengan sekian-sekian, boleh bertawassul dengan wali-wali, boleh bertawassul. Pasal apa? Dia rasa dia benar, dia ada hujah. Ini tak boleh nak bentras. Ini yang Al-Quran ceritakan. Ini perkara-perkara akidah yang perbezaan di antara Arab musyrikin Mekah, Arab jahiliyah dengan dalam Al-Quran yang kita nak belajarkan. Jadi bila kita belajar nanti bab perbezaan akidah di antara Quran dengan Arab jahiliyah, itu kita kena tawajuh sikit. Kita kena betul-betul faham. Pasal kegagalan kita memahami perkara tersebut menjadi kita tak faham Al-Quran, tafsir Al-Quran yang Allah turunkan untuk memperbetulkan akidah orang Arab jahiliyah. Dalam surah Ashura ada kan? Dalam surah Ashura Allah ceritakan. Ni penutup ni. Banyak kali penutup dah. Surah Ashura ayat berapa surah Ashura? Pasal nak ceritanya pentingnya Al-Quran, wa kadzalika auhayna, dan kami telah engkau penyampai apa? Quran Arab dalam bahasa Arab yang ni litunzira ummal qura, kepada orang-orang Arab Mekah, untuk memperbetulkan akidah orang Arab Mekah itu. Ceritakan dulu pasal apa? Memperbetul akidah dia yang bercanggah dengan Al-Quran. Lepas tu wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi, dan semua sekali kepada orang-orang dunia-dunia yang lain. Jadi nak keluar kita daripada kepompong akidah, memantapkan tauhid kita tidak ada pilihan, kena memahami Al-Quran. Dan nak memahami Al-Quran, cara dia yang paling utama, kita kena faham dahulu ahwal Arab jahiliyah. Bila kita faham apa dia akidah jahiliyah, bila kita faham apa dia amalan jahiliyah, maka baru kita faham apa sebenarnya Allah nak ceritakan dalam Al-Quran berkait dengan perkara-perkara akidah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.